Saya dengar macam dikira 1, 2, 3, 4. Lepas tu macam salah lah, dikira balik 1, 2. Masa tu saya macam siapa pula lah yang kira matematik malam-malam buta ni kan. Apa yang salahnya 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5 lah kan. Kita dalam hati dah macam gitu Masih ulang 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 sampai satu tahap tu tiba-tiba kan dikira saya katil yang paling yang kedua, tapi saya belah atas. Jadi dalam bilik tu ada 4. Jadi kalau dia kira daripada terbalik, saya adalah katil yang nombor 8 lah. Kalau dia kira bawah dulu baru atas, saya yang ke-8. Jadi dia kira 1, 2, 3 sampai 5. Lepas tu dia ulang balik. Dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ulang balik sampai 7. Dia ulang balik pada awal. Lepas tu dia kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tak tidur ke? Syuk, ada budak baru masuk. Wish, siapa tu? Ada budak baru masuk asrama ni. Aspura lah. Aspuri. Mantap. Kita kalau budak-budak baru ni, kita mesti orang kata train je. Macam mana nak jadi betul. kudrat kat sini. Kita kena tunjuk ni kita ni keras. Betul. Kan? Dia masuk sini bukannya senang-senang Tapi bila nak masuk? Ada sebelah aku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Tapi bila nak masuk? Ada sebelah aku ni. Dah ada? Ada Ya Allah kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nama siapa? Nama saya Amira. Amira. Okey, Amira. Baru masuk sini ke? Baru lagi. Minta tunjuk mic ajar kau komen tinggi lagi, Pish. Oh ya. Tak apa, biarkan. Aku sampai mulut. Okey, okey lah macam ni lah Mira. Sini asrama ni kena hati-hati sikit. Pasal sini dia banyak cerita seram. Saya pun ada. Dia masuk sini dia bawa cerita seram. Dia pula seram dengan kita. Itulah. Aku yang dah risau ni. Dah kata macam tu kan, apa cerita seram yang awak ada ni? Cerita. Nak dengar daripada mana dulu? Daripada kecil ke? Daripada besar ke? Asrama dulu ke? Alang-alang kita kat asrama ni lah kan. Kita dengar cerita asrama dulu. Okey, dengar cerita asrama. Okey, boleh? Okey. Okey, nak dipendekkan cerita ke dipanjangkan cerita? Panjang tak apa. Panjang pun tak apa. Boleh. Kita suka lain banyak panjang Macam tu saya cerita daripada awal lah. Betul-betul awal sekali. Okey. Okey. Pada tahun 2003, arwah ayah saya meninggal dunia. Jadi kehidupan kami 11 beradik dan seorang ibu agak susah pada kala tu. Tapi mak menyara kami dengan menjual kuih dengan nasi lemak. And then masuk masa tu saya umur 9 tahun. Rasanya 2 tahun kemudian selepas arwah abah tiada, saya dan beberapa abang, saya 2 orang abang dan seorang kakak rasanya pada waktu tu, saya kecil lagi tak berapa ingat sangat, dimasukkan ke salah satu asrama anak yatim yang ada di Melaka. Saya tak boleh sebut lah sebab asrama anak yatim kat Melaka ni tak banyak kan. Faham. Okay. Jadi kehidupan kami masa tu alhamdulillah bila masuk asrama anak yatim tu makin terjamin, kebajikan terjaga, segala makan, pakai dan juga keperluan memang disediakan daripada pihak kebajikan. Masa awal-awal masuk tu
bagi saya macam okey je lah kan. Biasalah, normal lah, kita baru-baru masuk, kita takut nak berpisah daripada family apa semua. Tapi yang saya lebih takutkan pada ketika itu adalah bila saya sedar yang sebenarnya saya ni bukan hanya boleh melihat manusia. Okay. Jadi masa di awal-awal masuk tu kan, saya yang paling kecil, berumur 9 tahun. Memang orang bagi paling banyak attention dekat saya lah, sebab kita paling kecil dan umur yang paling muda dekat asrama tu pada waktu tu. Jadi kadang-kadang kita nangis lah, apalah. Kita kecil lagi waktu tu kan, orang akan macam cakap kita mengada-ngada, sedangkan sebenarnya kita nampak sesuatu yang tak sepatutnya kita lihat. Dekat asrama tu bekas tapak Jepun, peperangan Jepun penggal kepala ke macam tu lah lebih kurang. Tapak tu dulu sawah padi. Jadi setiap malam untuk kami penghuni dekat situ untuk mendengarkan kawat kaki itu normal. Kalau kami dengar orang mengilai, ketawa, itu normal. Kat mana ni? Kalau kata orang nampak hantu tanpa kepala pun itu normal. Okay. Pernah kami punya warden masa tu, agaknya tak tahulah dia fed up ke kenapa, dengar, saya tak sure sama ada langsui ataupun pontianak mengilai, dikejarnya orang tu. Dia kejar hantu tu? Dikejar hantu tu. Okay. Tu dah cakap, walaupun kami diberi didikan agama yang cukup dekat situ, sentiasa ada solat 5 waktu, sentiasa ada pengajian, sentiasa ada ceramah, tapi benda-benda macam tu tak berkurang. Dia sentiasa ada. Jadi tapi pada ketika tu bagi kami macam normal lah, dia hidup dia, kami hidup kami, macam tu je. Tapi nak dijadikan satu cerita, waktu ada pengambilan baru. Kali ni dia tak ambil lagi anak yatim, dia ambil asnaf juga. Masa tu tahun 2008 ke 2007 macam tu. Okay. Untuk pertama kalinya diorang buka dom yang selama ni tak pernah buka. Dom tu dulu sebenarnya store untuk kami simpan katil ataupun barang-barang yang perlulah. Jadi dom tu dibuka. Masa tu intake tu boleh tahan ramai jugalah. Jadi bila dah buka dom tu, hari buka dom tu, saya, warden dan beberapa lagi yang senior, senior lama kat situ, memang dah tak sedap hati lah. So masa buka tu je kami diterpa dengan angin yang sangat kencang. Tapi bila dah tengok dalam tu, tak ada tingkap yang terbuka pun. Jadi macam tak apalah, mungkin adalah teori-teori sains ke apa ke yang menyebabkan ada angin daripada dalam. Waktu tu kita orang positive thinking je. Maksudnya angin tu keluar sebab Amira dengan kawan yang buka ke macam mana? Warden buka waktu tu. Jadi macam kita buka sama-sama kan, sebab pintu tu dah lama tak buka, jadi dia jam tau. Jadi macam dia dah buka mangga tu, tapi kita nak tolak pintu tu susah. Jadi macam ramai-ramai tolak lah. Memang macam orang pecah rumah waktu tu. Jadi bila dah terbuka je, suddenly memang angin terpa tu kuat gila. Kita orang beramai-ramai semua macam terdiam tu, macam lepas tu tengok tingkap kat dalam tu elok je tertutup. Okay. So macam tak apalah, warden cakap tak apa, abaikan, kemaskan, keluarkan barang-barang yang tak patut, katil tu kemaskan, macam tu kan, susun balik apa semua. So kita orang ramai-ramai lah buat. Yang budak-budak baru masuk ni semua tengah sesi orientasi dekat bawah. Adalah yang lain-lain yang jaga, warden lain punya bahagian lah. Jadi masa buka, masa proses membersihkan dom baru tu, memang kita orang sakit-sakit badan sangat. Macam tak normal tau sakit badan tu. Macam sedangkan setakat susun balik katil tu, keluarkan barang-barang yang tak perlu, tak ada pun barang-barang pemberat dalam tu. Jadi semua macam sakit-sakit badan. So ustazah kat situ cakap, masa korang buat kerja tu, berselawat lah. Berselawat. Kita tak tahu bilik ni dah lama kita tak buka, macam tu kan. Tapi masa sangat-sangat lama tak dibuka. Sedangkan waktu saya belum masuk pun diorang kata bilik tu tak pernah dibuka. Jadi malam tu ustazah cakap, malam ni kita buat simple je bacaan Yasin. Macam bacaan Yasin simple-simple je lah. Jadi kami split pada 2. Jadi yang buat bacaan Yasin pada ketika itu memang senior lama, yang termasuk saya. Jadi yang pelajar-pelajar baru masa tu semua di surau, sebab diorang ada sesi tak silap saya pembahagian macam tu lah, pembahagian kumpulan macam tu. Orientasi lah. Orientasi. Jadi masa bacaan Yasin tu pula slacknya
majority senior perempuan waktu tu, period. Jadi saya yang sebagai belum akil balik lagi waktu tu. Memang Ustazah cakap okay, tak apalah, awak lah teruskan. Ustazah pun dalam keadaan tu juga kan. Jadi macam kami baca beramai-ramai. Masa baca tu start je orang kata berselawat tu je, memang rasa udara dekat dalam bilik tu pengap sangat. Pengap. Lepas tu slowly daripada ekor mata saya nampak dekat penjuru ada seseorang yang duduk. Tapi orang yang tak macam orang. Dia duduk terpojok kaku dekat situ tau. Jadi saya macam, alamak, binatang apa pula kat hujung mata ni kan. Tapi macam keep on going, baca lah. Ramai-ramai baca waktu tu. Ada seorang kakak tu, saya rasa mungkin dia nampak, dia dah genggam peha saya tau. Dia dah macam dah genggam, tangan dia dah menggigil. Kita orang macam sampai macam baca tu terketar-ketar. Bacaan Yasin tu dah banyak-banyak salah tau. Sebab dia walaupun ada yang tak nampak, tapi suasana tu macam makin lama makin rasa macam kita orang ni ditekan. Dalam satu bilik tu rasa macam dikompres. Lepas tu bacaan tu kita orang teruskan, sampailah sudah. Sampai bacaan bacaan doa sekali, settle je, keluar. Lepas tu Ustazah bagi talk untuk tentukan siapa yang duduk dalam bilik tu. Mula-mula ada beberapa budak baru yang duduk dalam bilik tu juga. Asalnya saya duduk dekat bilik asal saya lah, dom sebelah daripada tu. Jadi tiba-tiba malam tu dengarlah macam diorang bising-bising apa semua, tak boleh tidur lah, dia yang macam kena hempap lah, dia yang tak selesa itu ini. And then Ustazah ambil inisiatif untuk okay, tak apa, macam ni kita tukar. Yang budak-budak lama semua duduk dalam satu dom baru ni, yang budak-budak baru duduk dekat dom yang lama. Yang lebih selesa lah. Tapi ada juga dia diletakkan jugalah beberapa senior dengan diorang. Jadi saya pun terpaksa lah pindah dekat bilik baru tu. Bilik baru tu betul-betul bersebelahan dengan tandas. Okay. Awal-awalnya gangguan tu tak ekstrim tau. Gangguan macam dia goyang katil, bagi saya tak ekstrim lah. Goyang-goyang katil, kita masih boleh positive thinking yang budak bawah lah ni tidur lasak macam tu kan. Padahal member kat bawah pun dah kecut dah ni. Member pun dah dalam selimut, dah bergetar-getar dah macam gini ni kan. Member dah tak tahu apa surah dah baca. Kita yang kat atas ni pun macam redoi lah budak bawah ni. Okay, lepas tu dia start macam bercakap. Dia start macam bercakap, kita dengar-dengar bunyi suara orang bercakap, padahal tak ada orang bercakap. Kadang-kadang saya tidur bahagian tingkap, maksudnya di koridor bahagian tingkap memang paling malang lah. Dia ketuk tingkap. Alamak. Dia ketuk tingkap. Saya macam aduh, dia ketuk tingkap pula. Masalahnya saya kat katil double decker, saya duduk belah atas. Majoriti pelajar kat situ masa tu semua ketuk-ketuk orang. Warden kita orang pun comel je. Jadi tak memungkinkan dia boleh ketuk bahagian tingkap yang atas sekali. Tu sangat tak memungkinkan. Memang saya tak selak lah, langsir kan cerita dia. Jadi ada satu malam tu, ini rasanya macam majority urban legend yang kita pernah dengar tau. Pernah dengar tak macam orang kira sleeper? Buat masa ni sekarang ni tu orang tak pernah dengar. tak selama ni tak pernah ada. Kalau macam zaman saya itu sangat popular. Hantu kanak-kanak yang yang kira sleeper dan kira bilangan orang dalam dom. Katil. Okay. Yang saya kena adalah orang, dia kira bilangan orang dalam dom, dalam tu. Jadi saya tengah tidur, saya ada satu terbiat, pukul 3 pagi saya akan terjaga. Sampai sekarang benda tu berlaku. Itu saya punya, tak tahulah, macam body alarm kot. Jadi macam pukul 3 pagi wajib bangun. Okay. Lepas tu saya dengar macam dia kira 1, 2, 3, 4. Lepas tu macam salah lah, dikira balik 1, 2. Masa tu saya macam siapa pula lah yang kira matematik malam-malam buta ni kan. Apa yang salahnya 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5 lah kan. Kita dalam hati dah macam gitu. Masih ulang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sampai satu tahap tu tiba-tiba kan dikira saya katil yang paling, yang kedua, tapi saya belah atas. Jadi dalam bilik tu ada 4. Jadi kalau dia kira daripada terbalik, saya adalah katil yang nombor 8 lah. Kalau dia kira bawah dulu baru atas, saya yang ke-8. Jadi dia kira 1, 2, 3 sampai 5. Lepas tu dia ulang balik. Dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ulang balik sampai 7. Dia ulang balik pada awal. Lepas tu dia kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tak tidur ke? Mamai Mama hati. Masa tu saya macam
8 tak tidur ke, saya terus tegak lah bangun, tengok tak ada orang pun, macam semua orang tidur. Masalahnya suara yang saya dengar tu suara yang saya tak pernah dengar. Maksudnya bukan suara kawan-kawan saya. Faham. Masa tu bila saya bangun tengok tak ada orang kan, saya baring balik, saya selubung, saya dengar dia ketawa macam tu. Subhanallah. Waktu tu dia auto saya blank. Bukan tidur lagi, pengsan terus. Pengsan tu. Pengsan terus. Terkejut punya pasal. Okay, lepas tu bila esok tu saya bangun, macam biasa saya akan lupa. Benda tu akan, dah lama baru saya akan ingat, malam tadi aku kena macam ni lah. Tanyalah budak-budak ni, dia orang tak pernah kena macam tu, tapi majoriti akan kena ketindihan, kena hempap. So macam benda tu dah makin tak, orang kata dah makin fizikal lah kan, daripada gangguan yang biasa-biasa kepada fizikal. Okay. Satu malam tu nak dekat exam percubaan UPSR saya waktu tu, bersamaan juga nak dekat dengan percubaan PMR. Jadi saya dengan ada seorang kakak ni, saya panggil nama dia Kak Ika, kita orang ambil keputusan untuk stay up. Waktu tu hari Jumaat malam. So kita orang stay up masa tu, padahal dah prep sampai 11 malam, tapi kita orang sambung lagi dekat bilik. Dalam pukul 1 macam tu saya cakap dengan Kak Ika ni, Kak saya ngantuk lah, saya nak tidur, saya betul-betul ngantuk letih. Nanti Kak Ika jangan lupa tahu tutup pintu, tutup tingkap. Sebab kita orang bila prep, kita orang suka buka pintu, suka buka tingkap sebab bagi fresh air masuk lah macam tu. Jadi okay lah, saya pun tidur. Dan macam biasa pukul 3 pagi saya akan terbangun. Bila saya terbangun tu, saya tengok pintu dengan tingkap tak bertutup. Saya macam aduh, Kak Ika ni agaknya ngantuk sangat ke apa ke kan. Tapi Kak Ika tak ada dalam bilik tu, maybe dia tidur bilik lain. Sebab dia selalu macam tu lah, tidur tambah rata-rata dia tidur kan. Macam alamak, dia lupa lah ni, tak apalah. Okay, saya pun bangun. Dalam keadaan kita yang mamai bangun, dalam kepala kita cuma nak tutup pintu dengan tingkap. Bangun dalam mamai tu, tiba-tiba nampak lah Kak Aisyah daripada dorm sebelah, senior jugalah. Dia lalu depan saya berkemban nak ke tandas sebelah lah. Saya macam, Kak Aisyah, kan pukul 3 pagi ni akak nak pergi mandi ke? Sorang-sorang macam ni, tak takut ke? Masa dia jalan melengos saya tahu. Saya macam, lama dia tak pandang tu. pun. Dia tak pandang lah, dia jalan dah sampai dah lepas daripada saya tu. Saya pandang lah dia. Saya cakap, Kak Aisyah, malam ni takkanlah nak mandi, nak saya teman ke? Macam tu lah. Sekali dia pusing belakang. Bila dia pusing je belakang tu, barulah saya nampak rupanya daripada paras pinggang ke bawah tu tak ada. Masa depan, lintas depan nampak. Mungkin sebab saya mamai, jadi saya cuma perhatikan apa body dia je tau. Saya tak pandang yang bawah tu, saya tak perasan. Mungkin sebab kita mamai baru bangun tidur. Jadi bila dia dah sampai hujung tu, bila dia pusing, saya nampak dengan keadaan dia senyum, lepas tu separuh badan dia ke bawah tu tak ada tu. Saya terus macam, memang masa tu saya berlari pergi dekat katil, tarik selimut, pintu terbuka ke, tingkap terbuka ke, memang dah tak ada dalam kepala dah. Tarik selimut terus berselubung. Dalam saya berselubung tu kan, dengan nak baca ayat kursi, dah jadi apa, doa makan waktu tu. Memang saya ingat saya baca doa makan waktu tu. Tapi saya nak baca ayat kursi kan. Saya cakap, ya Allah, doa makan pula. Tiba-tiba saya rasa macam ada orang duduk dekat sebelah saya, dekat katil lah. Kita single bed. Masa tu saya tidur bawah. Masa tu saya tidur bawah. Sebab dia orang cabut double decker tu, dia orang susunkan 88 tu, takut punya pasal. Dia orang cabutkan double decker tu, dia orang derek lah beramai-ramai macam tu. Jadi saya ni dapat sebelah tengah macam dekat island lah, tengah-tengah sorang-sorang. Saya sorang dekat situ. Jadi masa saya baring tu, dalam keadaan berselubung tu, tiba-tiba ada orang henyak dekat sebelah, dan satu bau yang sangat busuk, menusuk. Macam bau tanah, tapi dalam masa yang sama bau bangkai. Kuat tau. Jadi dalam hati saya masa tu macam, aduh, bau sampah ke kan? Sebab ada beberapa longgokan sampah dekat koridor yang belum buang lagi waktu tu. Saya ingat lagi. Jadi saya ingat bau daripada situ. Dan saya ni seorang yang suka berfikiran positif. Saya cuma fikirkan yang kat sebelah saya tu mungkinlah Kak Echa lah, mungkinlah Kak Ika yang prep dengan saya tu kan. Mungkin dia pun nampak benda yang sama ke apa. Saya fikirkan macam tu waktu tu. Jadi saya slowly lah pusing, menegak. Daripada mengiring, menegak, saya turunkan saya punya selimut yang tutup dekat muka tu. Saya perhati daripada bawah, hujung kaki,
Saya nampak kaki saya. Dekat sebelah tu saya nampak bunjut Candyman. Okey. Bunjut yang kaki tau. Dekat kaki ke? Dekat kaki. Maksudnya saya pandang kaki saya yang hujung kan. Jadi saya terpandang juga kaki dia yang hujung. Okey. Kat sebelah lah. Kat tepi ni lah. Betul. Bukan, nampak sini juga. Betul. Jadi Okey, saya macam slowly saya pandang, siap lirik tau, daripada bawah bawa ke atas saya nampak dia ikat sampai ke paras dada dia tu pun masih berikat. Means di sebelah muka saya pun masih berikat, saya tak nampak. Maksudnya macam dia macam besar ke panjang ke saya tak pastilah kan. Jadi masa tu dengan macam mana tak, saya tak boleh bergerak langsung. Saya tak boleh bergerak. Jadi saya masa tu pasrah. Benda yang paling kelakar pun ada juga. Saya bangun balik, saya tarik selimut yang saya buka tu, saya baring je sebelah dia, tutup muka. Itulah yang saya buat. Baring ke? Baring je sebelah dia. Saya masa tu macam, lantak kau lah, reda je lah. Angkat baring, baca je apa yang saya ingat. Tiba-tiba saya rasa macam dia bernafas dekat telinga tu. Bila rasa je nafas dia tu, terus saya blank. Pengsan lah tu. Pengsan lagi. Itu je lah. So esok saya bangun, sampai dah waktu dah tengah hari tau. Rupanya diorang kejutkan saya tak bangun-bangun. Jadi macam diorang rasa badan saya dah panas, saya demam. Jadi macam diorang tak kejut lah, macam oh budak ni demam je, biar je lah kan. Okay, lepas tu dah tengah hari tu diorang masuk dom, bawakan saya makanan. Bila saya bangun tu, saya cerita lah semua yang berlaku tu kan. Semua macam, oh ini dah tak betul ni. Cakap kita kena bagi tahu warden balik. So terus bagi tahu head warden tau. Terus bagi tahu ketua warden. Ketua warden cakap memang dah tak cun dah, sebab rupanya budak lelaki pun mengalami beberapa gangguan juga. Sebab diorang pun ada kemasukan budak lelaki baru juga. Pun sama juga situasi, dia buka bilik baru juga. Lebih parahnya lagi, waktu tu bilik diorang tengah renovate. So diorang semua dah buka bilik satu lagi tu, tapi tidur dekat dewan makan. Diorang tidur dekat dewan makan. Okay. Jadi satu malam tu kita orang buat bacaan Yasin, tapi tak buat dekat bilik, kita orang buat dekat surau. Jadi air Yasin tu ustaz buat pagar bilik lah. Masa kejadian pagar memagar tu lah, jadinya satu histeria besar-besaran. Tengah pagar ni kena histeria Dia tengah pagar ni kan. Tapi masa tu masa pagar tempat perempuan tu tak ada apa-apa. So masa dia pagar dekat tempat lelaki tu, gradually dekat belah perempuan ni semua dah menjerit-jerit lah. Yang tak percaya pun yang kena. Saya ingat lagi lah, saya namakanlah nama kakak ni Dahlia. Memang dia cakap korang ni semua mengarut, sebab dia tak kena langsung gangguan. Dia tak kena langsung impap, dia langsung tak nampak apa-apa macam kita orang kena. Jadi dia macam cakap kita orang ni mengada-ngada apa semua, tak percaya dengan Tuhan lah, macam-macam lah dia cakap macam tu. Tapi at last orang yang paling teruk kena adalah dia. Saya ingat lagi waktu tu dia marah kita orang sangat-sangat, sebab dia tengok budak-budak dia dah menjerit kan. So dia macam korang ni mengarut lah. So dia lari lah pergi dekat arah tangga nak turun bawah. Entah macam mana tiba-tiba dia menjerit terpekik terlolong, panggil nama saya, Mira, tolong akak cakap macam tu kan. Asal kenapa saya pun dengan warden seorang lari dekat tangga tu. Dia cakap tolong akak, ada orang tarik akak. Lepas tu warden masa tu cakap, apa yang tarik kamu, tak ada apa pun. Saya pun macam teruslah pandang. Saya tak terkata apa bila saya pandang. Memang betul ada yang tarik dia tu. Macam langsui ke macam pontianak ke, saya pun tak pastilah. Nampak? Memang dia tengah tarik kaki orang tu menggelungsur turun ke tangga. Mengusur betul lah. Menggelungsur lah dia kan macam tu kan. Tapi dia sempat grab grill besi yang dekat tangga tu. Jadi boleh nampak tau situasi kaki dia tergantung-gantung macam tu. Dia tu tong tu. Dia bukan, maksudnya dia kaki macam ni, dia turun tangga macam tu. Dia tegak-tegak kaki dia tu macam macam tak logik lah. Ustazah pun macam takkanlah dia boleh angkat badan dia macam tu sekali kan dalam keadaan tu kan. Kuat pula dia punya core body dia tu kan. Jadi macam kita orang pun tarik kan. Selalu banyak tarik, benda tu memang dah pandang saya semacam dah sedikit. Ya subhanallah. Nampak lah muka benda tu. Nampak lah, memang hancur remuk lah cerita dia kan. Saya tak boleh nak describe macam mana hancur dia tu. Mungkin macam daging cincang. Jadi lepas je kejadian Kak Dahlia tu kena, kita orang dapat tarik dia tu je. Dia tak sedarkan diri, dia histeria yang paling teruk. Merangkak, panjat grill tangga. Memang seram lah, bagi saya seram lah. Jadi ustazah waktu tu terus suruh saya turun bawah, sebab sebenarnya saya seorang je yang survive daripada
histeria besar-besaran waktu tu. Jadi saya turun bawah, saya nak selamatkan diri saya. Saya pergi ke dewan makan sebab budak-budak lelaki semua berkumpul kat sana. Tapi alangkah terkejutnya saya bila saya masuk dekat dalam dewan makan tu, budak-budak lelaki semuanya kena hempap, tak boleh bangun dari katil. Diorang dalam tidur lah budak lelaki tu. Nampak. Saya tak nampak lah apa yang menghempap dia tu. Tapi diorang semua macam menjerit, Ustaz tolong macam tu. Diorang menjerit lah. Diorang macam tak boleh bangun daripada katil. Saya macam, apa yang berlaku ni? Kenapa macam chaotic sangat kan? Terlalu teruk. Jadi ustaz terpaksa minta bantuan luar. Ada juga ustazah, ada juga beberapa lagi kawan-kawan dia datang. So diorang buat azan, diorang buat bacaan, mungkin ruqyah besar-besaran lah waktu tu. Sampailah ke subuh. Bayangkan daripada lepas maghrib, lepas isyak kita orang buat bacaan Yasin, terus buat sesi pagar tu, bawa ke subuh, baru reda. Pukul 8, pukul 9 tu masih lagi ada sisa-sisa yang macam masih lagi tak sedarkan diri. Lama man. Lama. Jadi itu jadi titik terakhir saya duduk dekat asrama tu. Mak saya terus keluarkan saya lepas tu. Masa tu last darjah berapa? Darjah 6. Saya masuk darjah 3, saya keluar darjah 6. Kalau darjah 6 yang Dahlia tadi? Dahlia atas saya setahun. Dia tingkatan 1. Tingkatan 1. Pun ada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 kat situ. Sampai form 6 pun ada. Sampai form 6 pun ada. Betul. Keras man. Ya, betul. Aku ingat asrama kita paling keras. Ini macam masa sesi pagar yang memagarkannya hanya ustaz dan ustazah ataupun budak pun ada yang tolong-tolong juga. Ada beberapa orang budak jugalah yang kita orang rasa macam diorang, orang kata kuat agamanya kan. Jadi macam tak dinafikan diorang boleh lah sebenarnya. Jadi macam kita ingat benda tu akan rupanya dia worsening, jadi lagi teruk. Dan sebelum yang kejadian hardcore ni, dah student lain ataupun pelajar lain tak ada beritahu kat warden yang diorang selalu diganggu ke tak? Kita orang selalu report, tapi sebenarnya asalnya warden kita orang ingat kita orang main-main sehinggalah dia sendiri kena sebenarnya. Mungkin dia pun ada pengalaman yang dicerita dia kena macam mana kan. Betul, tapi dia tak adalah cerita dekat kita orang. Cuma kita nampak lah sampai satu tahap dia faham tu kan. Mungkin dia ada mengalaminya juga. Sebab memang sangat tak logik lah apa yang kami laku tu. Ada satu fun part kan, selepas kejadian yang saya tidur sebelah Candyman tu, dan saya ceritakan dekat Kak Ika. Kak Ika tunjukkan dekat saya satu gambar yang diorang ambil masa kita orang bersihkan dom. Gambar tu dia minta kakak dia ambilkan gambar dia. Dia posing lah dekat salah satu tingkap. Di antara tengah-tengah tingkap, dia duduk tengah-tengah. Dalam gambar tu tertangkap Candyman sebelah dia. Saya tak tahulah kalau kata dia masih simpan lagi gambar tu sampai sekarang. Jangan disimpan. Tapi memang jelas dan nyata gambar tu. Dan memang itulah yang di sebelah saya. Dan punca histeria besar-besaran tu sebabkan apa? Kami assume pada waktu tu sama ada memang daripada bilik tu, ataupun ada dengar waktu ustaz tu ruqyah ada seorang ke dia ada adik-beradik, dia memang ada sesuatu pada badan dia. Jadi macam memberontak lah. Itu yang tempat tu. Itu yang macam-macam benda yang kita orang nampak dekat situ tu. Adik-beradik yang ada mungkin mewarisi ke kan macam betul. Tu. Tapi kalau ikut cerita ni lah yang aku faham situasi dia lah. Sekolah ni dia macam bangunan dia tak adalah lama sangat. Waktu kan? tu baru lagi kami duduk. Betul. Jadi boleh jadi itu sebenarnya memang laluan dia atau memang tempat dia. Lagi satu dia ni tak nak cakap macam dapat detect tempat ni kat mana. Tapi lah kita simpan-simpan ni kat sini. Tapi agak hebat lah pada aku lah untuk budak yang sekolah rendah hadap benda macam ni. Kok gila. Betul lah. Tapi aku sini terkejut bila aku bayang tangga ke bawah, kaki ke atas, sambil jatuh ke bawah. Ya. Kalau pernah tengok cerita histeria tu kan, histeria yang pelakon perempuan tu kan, macam tu lah keadaan dia sebenarnya. Dia punya chaotic waktu tu sama. Lepas tu kan yang tadi saya tak pernah dengar orang sampai tahap tidur dekat dewan makan tau. Ya. Sebab memang ada renovation waktu tu, jadi terpaksa budak-budak lelaki tu tidur dekat bawah. So masa diorang ditindih beramai-ramai dekat dewan makan tu, saya nak cuba bayangkan situasi dia lah. Adakah mata dia dah terbuka
Dah terbuka. Dah terbuka semua, bangun. tapi kata tolong ada bila nampak Mira tu kan, dia kata Mira tolong weh. Tak, mungkin dia tak perasan saya sebab yelah walaupun tu dia orang makan, semua orang boleh masuk, tapi takkanlah saya nak masuk sebab semuanya lelaki kan. Jadi macam saya tunggu dekat dia ada ruang makan dan ada ruang tamu. Jadi saya dekat ruang tamu tu lah menyaksikan perkara tu. Dia boleh bayangkan lagi pada isteri nak minta tolong kan. Tiba tengah mam. Dan tapi memang tak nampak langsung siapa yang tindih benda-benda tu lah. Cuma Tak nampak lah. yang ditarik sajalah. Betul. Saya nampak yang ditarik pada ketika tu. So akhirnya apa yang jadi dekat asrama tu, dia reda tu bila? Tahu tak? Saya sejujurnya selepas saya keluar tu, saya memang tak ambil tahu langsung. Sebab saya pada ketika tu sebenarnya ada di tahap mental breakdown yang teramat sangat. Sebab saya tak pernah mengalami gangguan sebegitu rupa. Jadi masa tu memang saya dekat rumah memang sebenarnya macam orang kemurungan lah mak saya cerita. Walaupun saya tak kena histeria tu, tapi saya kena gangguan tu. Faham. Jadi kat rumah tu tetap juga rukiah, ketakutan tetap lah. juga betul. So dan masa isteri tu umur Mira umur 6 tahun. Dah jenam. Kecil sangat tu. Dah jenam. Dah jenam. Ya, budak lagi umur 6 tahun. 6 tahun lagi dah jenam 12 tahun. Orang kata bagi aku dia belum, orang kata belum cukup matang untuk temui benda-benda yang hardcore. Kau bayangkan nak lari pada sini, pergi sini. Lepas tu kau dah tak lihat pergi mana. Iyalah. So jadi satu kejutan lah waktu tu memang. Sebab itulah cerita tu membekas sampai sekarang tau. Sebab itulah titik permulaan dia, di mana saya makin melihat benda-benda yang lebih ekstrim daripada saya pernah lihat. Macam tu. Ni banyak cerita ni Pis. Betul. Kan? Ini baru cerita asrama dia buka. Kan? Maksudnya asrama kita ni biasa-biasa lah. Baru nak seram kan ni. Tak adalah awak-awak punya asrama. Sebab tu pindah sini kan. Okay lah. So sebenarnya saya menantikan apa? Yalah, kesudahan. Macam yalah, bila Mira keluar je tak ada khabar berita, tak ada tanya kawan-kawan. Tak yalah, ada. Memang saya lost contact habis. Contact habis. Lepas tu kan zaman dulu kan, yelah, saya handphone Facebook pun pun apa, tak ada, telefon pun tak ada. Jadi memang tak ada, tak pernah tahu langsung kisah-kisah tu lagi. Faham. Mungkin tak tanya umur adik kita, mungkin dia umur yang sama. Sebab saya pun tak ada handphone kat dulu masa zaman tu kan. Apa pun cerita Mira ni memang. Ada lagi tak kejadian kat asrama yang mungkin Mira ingat? Ada, tapi asrama anak yatim lain di Melaka juga. Di Melaka juga. Tapi kalau pernah tengok cerita Corin ataupun cerita Makmum, macam itulah gangguan dia yang saya hadap dan pelajar-pelajar dekat situ hadap. Jadi pada waktu saya darjah 5 waktu tu, sebelum kejadian histeria besar-besaran ni lah kan, setahun sebelum tu, yang ni di tempat yang berbeza, tempat yang beza. tapi asrama juga. Oh, okey. Maksudnya darjah 6 pindah asrama Bukan lain. pindah. Waktu tu saya masuk pertandingan hafazan. Jadi nak dijadikan cerita, saya berjaya sampai ke peringkat kebangsaan pada kala tu. So ustaz daripada asrama yang saya duduk ni kira macam transfer saya sekejap dekat asrama yang saya pergi ni. Saya panggil asrama B lah, asrama B ni, sebab dia ada yang lebih spesialis lah. Maksudnya ustaz yang lebih mahir dengan bidang yang dengan maksudnya boleh guide saya lebih lagi lah waktu tu. Jadi saya menginap dekat asrama B ni selama seminggu pada waktu tu. Jadi selama seminggu tu, waktu tu memang dia dah terangkan dah peraturan-peraturan. Kalau kata pukul 7 waktu maghrib sahaja, terus semua pergi ke surau. Dan memang kita akan duduk ke surau tu sehingga 11 malam. Kiranya asrama anak yatim yang saya pergi ni, dia memang khusus dan sangat-sangat menekankan Islam. Maksudnya memang lebih kepada Mahat Tafiz lah. Mungkin lah Mahat Tafiz lah. Jadi masa tu saya tak well aware sebenarnya saya diganggu. Saya tak well aware dengan benda tu. Jadi satu hari tu saya rasa hari ketiga ke hari keempat saya di situ, sebab saya ada kat situ selama 7 hari. Hari ketiga macam tu saya nak turun, saya dah turun surau. Saya dah turun surau pada waktu tu, tapi nak jadikan saya punya Al-Quran tertinggal dekat dorm. So saya patah balik naik atas. Waktu tu memang dah adalah beberapa senior tu, saya dah tak ingat dah nama diorang, cakap tak payahlah, boleh pinjam Al-Quran kami. Dia cakap macam tu. Memang diorang dah tegah dah. Tapi saya jenis macam tak sedap lah, orang pun nak share macam tu, macam tak sedap lah kan. Jadi saya tak apalah, saya boleh naik, cakap macam tu. Saya pun naik. Masa on the way saya naik atas tu, saya bertemu dengan, maksudnya macam apa, berpapasan, melintasi. maksudnya macam
Selisih lah Selisih. Saya selisih dengan seorang senior dekat situ. Lepas tu saya pun tegur macam, kak, akak baru turun ke? Macam tu. Tapi dia macam senyum je, tapi muka dia pucat tau. Dia pakai telekong jugalah. Dia pakai telekong. Okay, saya pun masuklah bilik. Saya masuk bilik, saya dah ambil barang apa semua. Saya turun, kakak tu lalu lagi sebelah saya, naik ke bilik pula. Saya macam, akak nak naik bilik, nak saya teman ke? Lepas tu dia geleng kepala je. Saya macam, okay, tak apalah. Saya pun turun, agaknya moody kot fikir macam tu lah. Okay, saya pun turun, dah sampai kat surau. Akak tu ada dekat surau. Dah dekat surau Ada dekat surau. Saya macam, kak, akak lalu mana? Akak lalu tangga lain ke turun ke surau? Macam tu lah, sebab yelah asrama kan ada banyak tangga kan. Jadi saya macam, dia ikut tangga lain kot. Saya cakap lah akak tu, mana ada akak daripada maghrib memang dekat sini, tak ada ke mana-mana pun. Dia kata macam tu. So dia kata, kenapa? Dia macam okay, akak dah tahu dah lah. Itu normal dekat sini, dia cakap macam tu. Normal. Dan ada beberapa kali saya solat, memang ada makmum di belakang, walaupun saya solat seorang. Macam mana boleh tahu ada makmum belakang? Kita, macam mana nak cakap, bila kita bacaan tu, kita baca Al-Fatihah tu, walaupun kita baca slow untuk diri kita kan, kita sebut amin, dia pun amin. Sebelah telinga. Saya macam jadi macam bila saya tanya dekat dia orang kata itulah yang dia orang hadap hari-hari. Mungkin tak tahulah sama ada tu memang jin Islam ke apa ke, tapi bagi saya gangguan sebegitu lagi creepy daripada gangguan saya nampak. Sebab dia mengganggu kita punya solat, dia mengganggu kita punya rutin harian. Betul. Kita punya khusyuk Betul. kan. Mampus. Memang banyak jugalah. Ada juga yang orang yang tak tahan pun. Ada juga beberapa kali kat situ pun memang salah satu asrama yang dikenal sebagai asrama yang sering kena histeria juga. Disebabkan orang yang tak tahan kan. Sebab walaupun diorang bertelekong, tapi diorang seram. Faham? Memang samalah. Kalau pernah tengok cerita Makmun dengan cerita Corin tu, macam tu lah diorang punya kehidupan yang diorang lalui kat situ. Tapi saya bersyukur saya dekat situ seminggu je. Walaupun seminggu, orang kata normal lah. Solat dengan diorang tu normal. Solat dengan dia Boleh merasai lah benda tu. Setiap waktu lah. Setiap waktu. Bagus. Tapi dia paling creepy pada waktu subuh lah. Tak tahu kenapa waktu subuh tu yang paling creepy bagi saya. Yelah subuh sunyi mamai. Sunyi kan. Tak 5 tahu waktu dia semayang Mat. Itu lah. Tak tahu lah. Itu jin tu kan. Manusia pun tinggal. Betul. Betul. Kan macam Itu mana jin. Tapi tak Dan tahulah. kita tahulah sama ada dia memang betul jin Islam ataupun jin yang mengganggu kita. Kita tak tahu kan. Faham. Antara tu lah. Susah nak kategorikan ni. Tapi ya aku hilang kata juga bila kita tengah beribadah kan, kalau dia ganggu waktu macam tu lah. Waktu tengah solat kan, dia ni, aku tengah fikir dia ni jin Islam ke ataupun dia ni Jin akal. Syaitan. syaitan yang nak ganggu kita punya khusyuk. Sebab kalau fikir jin Islam, kenapa dia nak ganggu khusyuk Betul. orang solat kan? Dia nak ikut je lah kan. Dia tak perlu ganggu. Tak perlu pun nak adakan suara ke apa kan. Mampus lah kalau macam ni. So okay, dah dua lagi seram pada asrama kita. Betul. Kita kat sini paling-paling pun selipar hilang. Gilang. Tu je yang seram sebenarnya. Itu seram sangat tu. Okay. So Itulah. aku tak ada apa nak tanya dah. Kan? Aku pun tak ada. Tapi bagi aku dia, orang kata menarik, tapi dia berbeza sebab selalu show kan kita dengar cerita asrama yang golongan macam kita. Maksudnya golongan yang orang kata kita ada keluarga, family kan. Macam Mira dia anak yatim tu. Anak yatim kan. Kau bayangkan kekuatannya bila dengan menghadapkan benda tu lagi. Kau senang. Kalau aku jadi dia, mental pun broken. Ya. Aku tak tahu kenapa dia punya cerita keras sangat ni. Betul. Tapi mungkin Mira ni pun dia dari kecil, tadi kalau mention dari awal kan, dari kecil dah boleh nampak kan. Boleh jadi salah satu sebab lah sebab dia macam aku pernah cakap, dia magnet lah. Orang boleh nampak ni lah. Dia macam orang lain ni dia rasa macam okey je, dia kurang gangguan. Tapi bila orang yang boleh melihat ni, tu yang dia lagi tahulah apa yang pada kawan-kawan dia tak tahu. Betul. Maksudnya tu dia bagi aku nampakkan dia lagi keras lah. So macam ni lah cerita dia. Itu buat cerita asrama kan. Kita lepas ni cerita lain pula. Ada cerita apa lagi? Kita bagi clickbait lah untuk next part ni. Saya cerita zaman kecil saya yang saya baru tahu bila saya dah besar.
misteri. So macam tu lah kita nak tahu cerita yang kedua. Ni part 1. Part 2 belum tahu lagi dia punya tahap keselaman tu macam mana. So kalau kau nak macam biasa, komen dekat bawah nak Mira part 2. So terima kasih Mira untuk Annie jauh datang. Kita akan menantikan sambungan seterusnya. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.